Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Okey, dah bangun semua? Okey, dah bersedia, dah mandi? Okey, dah ambil sarapan? Okey, cikgu harap murid-murid sudah bersedia untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, jadi Cikgu Suhaida akan memulakan topik makanan seimbang dan kesan pengambilan makanan tidak seimbang pada hari ini. Okey, jadi murid-murid semua boleh rujuk buku teks sains tahun 3 dan lihat tajuk makanan seimbang dan kesan pengambilan makanan tidak seimbang. Okey. Okey. Jadi sebelum cikgu nak memulakan tajuk pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak tanya murid-murid. Murid-murid dah sarapan? Okey, apa yang murid-murid ambil sarapan pada pagi ini? Makanan apa yang murid ambil pada pagi ini? Okey, murid-murid, saya tahu macam-macam sarapan yang ibu kamu sediakan. Jadi, kena sambil kamu makan bersarapan, murid-murid tengok makanan yang murid-murid ambil waktu pagi. Adakah ianya seimbang ataupun tidak seimbang? Okey. Jadi, cikgu akan menerangkan tajuk makanan seimbang. Okey. Okey. Rujuk buku teks, tajuk makanan seimbang. Okey, saya teruskan. Makanan seimbang. Okey. Apa makanan seimbang? Tahu tak apa itu makanan seimbang? Ya, makanan seimbang ni, bila perkataan seimbang ni, mesti dia seimbang tu apa? Sama. Okey, jadi mesti semua ada. Okey, semua ada. Okey, jadi makanan seimbang ni makanan yang mengandungi semua kelas makanan dan dalam jumlah yang mencukupi. Mencukupi ni maknanya 7 kelas makanan ni mesti ada dan kuantiti setiap kelas ni mesti sesuai. Okey, jadi mesti sesuai. Nanti saya akan terangkan kuantiti setiap kelas makanan ni yang patut kamu semua ambil. Okey, jadi apa kuantiti kelas-kelas makanan yang perlu kamu ambil dalam makanan seimbang ni? Seperti biasa, minggu lepas saya dah terangkan satu persatu. Pertama, karbohidrat, protein, vitamin, mineral, pelawas, minyak dan air. Okey, jadi kuantiti dalam makanan seimbang untuk 7 kelas makanan ni saya akan terangkan selepas ni. Okey, tengok. Okey, ini adalah piramid makanan Malaysia. Okey, ni satu Malaysia kita kena gunakan piramid makanan untuk makanan yang seimbang dan sihat. Okey, dalam buku teks murid-murid boleh lihat tajuk piramid makanan. Dalam makanan seimbang tu ada piramid makanan. Okey, kita tengok. Piramid ni bentuk piramid lah. Bentuk 3 segi ni kan. Okey, jadi kita tengok setiap piramid ni makanan ni semuanya ada kelas-kelasnya. Okey, kita tengok yang paling bawah sekali. Okey, yang paling bawah adalah karbohidrat. Okey, karbohidrat ni saya dah terangkan kan. Makanan karbohidrat ni adalah makanan yang memberikan tenaga. Okey, jadi makanan karbohidrat ni seperti nasi, mi, bijirin, produk bijirin dan ubi-ubian. Okey, jadi makanan karbohidrat ni dia ada dekat arah 1 dalam piramid makanan. Arah 1 ni maknanya yang bahagian bawah sekali, yang paling besar. Kita nampak dia besar. Tapi sebenarnya makanannya bukan kita kena ambil dalam kuantiti yang banyak walaupun dia duduk dekat bawah dan nampak besar. Okey. Arah 1. Makanan karbohidrat ni kita kena makan dengan cukup. Secukupnya. Secukupnya ni bukannya berlebihan. Okey, jadi secukupnya. Secukupnya tu tidak banyak dan tidak sedikit. Tidak sederhana. Cukuplah. Okey, jadi nasi kita kena ambil semangkuk. Kita jangan ambil sampai 3 mangkuk. Itu dah berlebihan. Okey, jadi mi kita ambil dalam kuantiti pun semangkuk. Okey, jadi itu secukupnya. Secukupnya maknanya kita kenyang. Bukan kenyang berlebihan. Okey, jadi
dalam karbohidrat ni kita kena ambil secukupnya. Okey, kemudian aras 2, kita tengok aras 2 ni makan dengan banyak. Kenapa kena makan dengan banyak ni? Kenapa aras 2 ni kita kena makan dengan banyak? Sebab aras 2 ni adalah kumpulan kelas makanan, vitamin dan pelawas. Okey, bila vitamin dan pelawas ni, dia adalah fungsi dia ataupun kebaikan vitamin dan pelawas ni bila kita makan, dia menjaga kesihatan. Okey, jadi bila menjaga kesihatan, kita digalakkan makan dengan banyak. Okey, jadi aras 2 ni kita kena makan dengan banyak. Okey, jadi aras 2 ni seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey, murid-murid suka tak makan buah-buahan? Murid-murid suka tak makan sayur-sayuran? Okey, ada yang murid-murid yang tak suka makan sayur, ada yang murid-murid suka makan buah-buahan, tak suka makan sayur, ada yang suka makan sayur, tak suka makan buah-buahan. Okey, jadi sekiranya murid-murid tak suka salah satu ni, ambillah salah satu lagi, seperti contoh buah. Suka makan buah banyak-banyak. Okey, jadi dia adalah vitamin dan pelawas. Bagus untuk kesihatan. Okey, jadi makan dengan banyak. Okey, kemudian kita tengok aras yang ketiga adalah aras protein. Okey, protein ni seperti ikan, ayam, daging, kekacang, susu dan produk tenusu. Jadi makanan aras 3 ni kita kena makan dengan sederhana. Okey. Biasa susu kita ambil waktu pagi. Okey, kadang-kadang kita ambil makanan contohnya ayam ataupun daging. Makanan tengah hari kita ikan. Okey, itu adalah protein. Okey, jadi makan dengan sederhana, tidak boleh ambil berlebihan. Protein pun tidak boleh ambil berlebihan. Sama macam karbohidrat. Kita ambil secukupnya. Okey, kalau karbohidrat secukupnya, kalau protein kita kena ambil sederhana. Okey, sederhana. Contohnya kalau dalam pinggan tu ikan. Ikan sahaja. Jangan letak ada ikan, ada ayam, ada daging. Kita ambil satu sahaja bahagian. Okey, jadi ikan. Kalau hari ni kita makan ikan, kita ambil ikan sahaja. Esok kita makan ayam. Okey, jadi itu adalah sederhana. Okey, jadi kemudian yang kita tengok yang aras 4. Aras 4 ni yang tak atas sekali. Kita nampak dia kecil. Kecil maknanya kita nampak dia kena ambil dalam kuantiti yang sedikit. Okey, sedikit. Jadi yang aras 4 ni adalah makan dengan sedikit. Okey, kelas makanan minyak dan mineral. Okey, lemak, minyak, garam dan gula. Kita tak boleh ambil berlebihan. Okey, kalau kita ambil berlebihan boleh menyebabkan penyakit. Lemak kita perlu ambil untuk mengawal suhu badan kita. Okey, kalau kita tak ambil lemak, suhu badan kita tak dapat dikawal. Okey. Garam pula kita perlu ambil untuk kesihatan. Kesihatan ni maknanya kena ambil sedikit, bukan banyak. Kalau kita tak ambil garam, kita akan dapat penyakit juga. Jadi kita ambil dalam kuantiti yang sedikit. Gula pun sedikit. Okay, jadi ini adalah piramid makanan yang perlu kita ikut dalam kehidupan kita seharian. Okey, cuba awak fikir. Awak ada ambil tak makanan mengikut piramid makanan ni setiap hari? Okey, kalau ambil, bagus. Amalkan. Kalau boleh, kalau jangan ambil, awak suka makan nasi, awak makan nasi je. Tak ambil protein, tak ambil vitamin, tak ambil pelawas, tak ambil minyak. Awak suka makan roti je setiap hari. Tak boleh. Kita kena ambil semua kelas makanan dalam piramid ni. Supaya makanan yang kita makan itu seimbang. Okey, jadi murid kena kenal pasti. Aras 1, makan secukupnya. Aras 2, makan dengan banyak. Aras 3, makan dengan sederhana. Aras 4, makan dengan sedikit. Jadi kita kumpulkan setiap aras ini dalam satu hidangan makanan kita. Okey, jadi kita tengok macam mana kita nak ambil, macam mana murid-murid nak ambil makanannya seimbang setiap hari. Okey, nanti cikgu akan terangkan. Okey. Nampak tak ada pinggan ni? Okey. Ini adalah satu hidangan makanan. Makan tengah hari ni. Biasa makan tengah hari macam gini kan. Kita kalau makanan sarapan pagi lain, makanan tengah hari ada nasi, ada ikan, ada sayur, ada buah kan. Okey, kita tengok seimbang tak makanan dalam pinggan hidangan ni. Okey, mari kita lihat contoh makanan ni. Adakah makanan ini seimbang?
Okey. Makanan seimbang kita kena tahu mesti cukup 7 kelas makanan dalam satu hidangan. Okey, jadi hidangan makanan ini seimbang. Kita nampak seimbang. Betul tak seimbang? Seimbang kerana mempunyai 7 kelas makanan. Okey, jadi kita tengok satu persatu. Okey, di sini ada karbohidrat. Betul? Okey, karbohidrat ni beri tenaga. Kelas pertama. Di sini ikan ni adalah protein. Okey. Kita goreng ikan, kita guna minyak. Ada minyak. Sebelum kita goreng ikan, kita gaulkan dia dengan garam. Betul tak? Garam dengan kunyit. Okey, jadi adalah mineral di situ. Garam ada, minyak ada. Okey, ada cukup. 1, 2, 3, 4 dan 4 kelas. Okey. Buah. Okey, buah adalah vitamin dan pelawas. Okey, dalam buah ada air tak? Okey, ada air. Okey, jadi adalah air dalam buah-buahan tu. Okey, jadi kita tengok sayur ni pun vitamin. Okey, jadi ini adalah kelas makanan yang seimbang, cukup. Okey, kita tengok. Dia ambil vitamin dan pelawas banyak kan? Itu namanya untuk menjaga kesihatan. Okey, dia ambil karbohidrat, dia ambil secukupnya. Dia tidak ambil berlebihan. Kita tak nampak kat situ nasi tu sampai dua longgok kan? Tak ada. Dia ada satu je. Okay, ikan pun kita ambil sederhana. Kita tak ambil ayam. Kita dah ambil ikan, kita tak ambil ayam. Jadi, makanan ini adalah hidangan makanan yang seimbang. Dalam satu hidangan cukup 7 kelas makanan. Okey, jadi murid faham kan apa itu makanan seimbang? Makanan yang cukup 7 kelas makanan dalam satu hidangan. 7 kelas yang seperti cikgu sebutkan tadi. Karbohidrat, protein, vitamin dan pelawas, air, minyak dan mineral. Okey. Yang tadi saya dah ceritakan pasal makanan seimbang. Okey, kita tengok kesan pengambilan makanan tidak seimbang. Okey, makanan seimbang ni makanan yang baik. Tapi bila kita tak makan dengan makanan yang tidak seimbang, bila kita makan dengan makanan yang tidak seimbang, contoh hari-hari awak ambil roti je. Ambil roti, tak makan nasi. Makan roti, makan air, minum air. Makan roti dengan minum air saja. Tapi dalam kelas makanan tak cukup 7. Awak tak seimbang. Tak ada protein, tak ada vitamin, tak ada pelawas. Okey, jadi kita tengok satu persatu. Bila kita tak ikut makanan, kita tak makan makanan seimbang, apa akan jadi? Okey, pertama, kita suka makan ayam goreng. Ada yang suka makan KFC kan? Kadang-kadang ada yang suka makan ayam. So, ibu awak goreng ayam, lepas tu makan ayam je. Makan ayam. Nampak ayam. Makan pizza. Tak seimbang. Makan ayam dalam makan ayam, lepas tu makan pizza. Tak ada karbohidrat kat situ, tak ada vitamin. Okey, jadi bila makan berlebihan, sedapnya ayam goreng ni, badan dia pun jadi gemuk sebab makan ayam goreng kan berminyak. Okey, jadi makan ayam goreng, jadi kolesterol pun tinggi. Jadi badan pun jadilah gemuk. Apa berlaku? Berlakulah obesiti, berat badan yang berlebihan dan berlakunya kegemukan. Itu bila kita makan tidak ikut 7 kelas makanan. Kita tak ikut makanan yang seimbang. Okey, kemudian saya tak suka sayur ni. Saya tak suka sayur. Saya tak suka buah. Apa kesan dia? Susahnya nak buang air besar. Kalau kita tak suka makan sayur, tak suka makan buah-buahan. Buah-buahan dan sayur-sayuran adalah pelawas. Okey, jadi bila kita tak suka makan, apa berlaku? Kita akan mengalami masalah sembelit. Bila sembelit berterusan akan mengalami masalah buasir. Itu dah boleh menyebabkan penyakit yang teruk. Kita pun tak tahu kan apa berlaku. Jadi sembelit pun memberi kesan kepada penyakit yang lebih teruk seperti buasir. Jadi itulah kita tak ambil makanan seimbang, itulah terjadi bila kita tak ambil pelawas. Okey, sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey, tengok. Dia tak suka makan. Dia suka makan makanan yang manis. Gula, aiskrim, coklat. Benda lain dia tak makan. Dia kenyang makan tu. Kek, cheesecake, coklat, kek. Okey, apa jadi? Tengok. Gigi dia
rosak. Okey, bila makan banyak berlebihan manis, gula tu dia akan bertukar menjadi asid dan plak, akan menjadi karies gigi sebab makan gula yang berlebihan manis. Jadi berlakunya kerosakan gigi. Okey, ini adalah kesan pengambilan makanan yang tidak seimbang. Jadi cikgu nak murid-murid ambil makanan yang seimbang. Mesti cukup 7 kelas makanan, barulah kesihatan kita akan terjamin. Murid-murid akan sihat. Sihat otak, sihat fizikal. Okey. Jadi cergas. Okay, jadi makanan seimbang ini akan memberi kebaikan kepada kita. Jangan ambil makanan yang tidak seimbang. Dia akan memberi kesan buruk kepada tubuh badan kita. Okey, jadi cikgu rasa itu sahaja penerangan cikgu untuk kali ini, iaitu tentang makanan seimbang dan kesan makanan tidak seimbang kepada tubuh kita. Okey, jadi lepas ni cikgu akan berikan tugasan, nota dan latihan seperti biasa, dan dalam buku aktiviti ada saya akan berikan, dan dalam buku tulis biru pun saya akan berikan nota ataupun latihan mengikut kesesuaian cikgu. Nanti cikgu akan letak di bawah dan terpulang pada murid untuk salin ataupun untuk print dan tampal dalam buku biru. Pastikan tampal di dalam buku tulis, buku sains biru, supaya kerja-kerja murid jadi satu, kumpulkan jadi satu, dia tak berterabur. Sebab tu cikgu suruh buat dalam satu buku saja. Sekiranya buku dah habis, boleh beli, sambung lagi, beli buku yang sama. Okey, beli buku dekat kedai biasa yang panjang. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Selepas ini cikgu akan berikan satu lagi video untuk menerangkan tentang makanan seimbang. Okay, jadi kalau murid-murid boleh lihat, tonton video tu, murid boleh tengok dua video ni, video cikgu dan satu lagi video yang cikgu ambil daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Okay, jadi itu sahaja. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan tajuk yang baru. Okay, jaga diri, stay home, buat tugasan, belajar rajin-rajin. Selamat menjalani PDPR 2021. Itu saja, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.